Okey, korang pulahlah pula ni, korang pulah sampailah pula ni cabut dia punya bearing ni. Gitu. Aku sebelum ni kalau aku tak ada pula ni, aku guna grinder je aku buang dia punya bearing ni kan. Kadang-kadang ketat sangat tau. Okey, ketat sangat jadi aku buang dia punya pula ni. Okey, sekarang ni shaft aku ni pendek sangat untuk tarik dia ni agak kecil. Jadi aku gunakan spanner hidup ni untuk memudahkan tekanan aku pulah dia punya bearing ni lah. Cerita dia kan. Korang buatlah lagu mana pun. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY asal boleh dari WMF Dynamic. Okey gang, pada video kali ni kan, ada satu customer ni hantar aku kipas ni gang. Okey, kipas ni adalah brand Sharp. Dia kata kipas ni bunyi bising gang. Jadi apa masalah disebabkan bunyi bising tu? Okey, yang pertama kita akan cuba on dulu dia punya switch. Kita nak dengar juga apa masalah dia sebenar kan. Apa yang menyebabkan bunyi bising tu, okey. Sekarang ni aku tak pasang dia punya blade sebab dia dah cabut dia punya blade. Blade tu ada dengan aku, jadi aku tak perlu nak pasang untuk tunjuk dengan korang. Okey, sekarang ni kita nak on. Okey, on. Okey, kita dengar dia punya beat dia dah masuk. Okey, korang nampak tak dia punya kipas ni, dia berjalan tu dia sangkut-sangkut. Okey, dia ada bunyi geseran yang sangat kuat. Okey, masalah macam ni selalunya disebabkan bearing . Jadi sekarang ni aku nak buka dia punya kipas ni. Macam mana kita nak buka aku pun tak tahu. Untuk model ni aku tak pernah lagi buka. Okey, tutup dulu. Okey, jadi sekarang ni kita nak kena buka semua dia punya cover dulu, baru kita boleh buka dia punya motor ni . Okey. Okey, yang mana kita nampak ada skru dulu, kita buka saja dulu geng, tanpa was-was. Sebab kita memang nak barai dia. Kan? Sebab kita nak barai dia, terpaksalah kita buka semua mana yang kita nampak skru. Okey, selalunya cover yang ni kita boleh buka terus kan. Tapi yang ni tak boleh buka lah geng. Okey. Okey, untuk atas ni, untuk model ni lah, dia ada 2 klik lah geng. Aku tak tahu nak macam mana ni, nak congkel dia ni. Macam tu rupanya. Okey. Kita kena kepit dia, kepit pada bahagian bawah, tolak pada bahagian bawah dan kita tolak pada bahagian atas ni, baru dia boleh terbuka yang ni. Okey, korang boleh nampak ini adalah brand Sharp . Okey, untuk memudahkan kita kerja, sebenarnya kita buka daripada bawah. Sebenarnya kita tak payah pasang macam ni, kita cabut saja kipas ni untuk turun . Okey, sebab kita nak barai terus dia punya bearing kat dalam ni ada 2. Okey, kalau aku pulah macam ni pun bunyi dia agak kasar. Okey, jadi kita cabut dulu, kita buat turun, kita buat kat bawah untuk atas meja . Okey, kita dah cabut dia punya kipas ni geng. Dia macam ni tadi kan. Jadi yang ni kita nak keluar lagi ni, dia sangkut dengan yang ni. Macam mana kita nak keluar ni, kita kena buka juga kepala yang ni geng. Kita cabut lah barai-barai sungguh geng. Memang bearing ni kalau kita nak tukar memang paling dahsyat lah. Kalau yang ni kita boleh cabut dah ni. Gitu. Okey, selalunya kalau korang nak senang kan, tak nak jadi lupa ke apa kan. Jadi lebih baik korang takat gambar dulu bagi kita nampak step-step yang seterusnya . Kalau korang nak buat sendiri, kalau korang lupa, macam aku ni aku buat video terus. Jadi memudahkan untuk aku install lah. Gitu kan. Kalau katakan aku lupa pada bahagian part-part mana, aku akan tengok saja video ataupun gambar apa yang aku ambil tu. Okey, kita dah boleh cabut dia punya batang ni. Okey, dah jadi macam ni. Ada skru tak? Tadi aku buka skru dekat sini. Okey, ini dah boleh cabut macam ni sahaja ke. Okey, angkat saja. Ada cover lah pada bahagian bawah ni. Okey, kita boleh cabut macam ni. Jadi kita dah nampak dia punya pada bahagian PCB. Okey, untuk kipas ni adalah kipas pakai remote . Okey, owner tak bagi pula remote dekat aku. Macam mana ni nak cabut dia punya pada bahagian remote. Ini bahagian PCB dia. Okey, ini wire. Apa berkaitan dengan wire, semua kita akan cabut. Okey, wire-wire dia ni korang kena ingatlah dekat mana dia kedudukan dia. Okey, wire safety dia pun kita dah cabut. Okey. Okey, ini pada bahagian remote dia. Alright. Jadi
Kat sini ni kita nak kena cabuk ni guys. Nak cabuk kat sini kena hati-hati ni. Nak cabuk ke tak nak cabuk ke, kita tengok dulu keadaan dia boleh ke tak kalau kita tak cabuk dia. Okey, macam yang ni sangkut kita tak boleh nak buka. Okey, untuk wayar dia ni, kalau boleh korang ambil gambar supaya kita tak lupa macam mana kita nak pasang selepas ni kan. Yang ni kita nak kena congkir ni, nak kena keluarkan ketiga-tiga wayar ni. Okey, aku pakai dia punya probe meter kan. Nak cocok dia, boleh dia keluar tak ni? Okey, dah boleh keluar. 1 2. Okey, 1 lagi. Kalau ada yang lepeh lagi senang nak buat kerja. Okey, 3. Kita dah boleh cabut dah. Okey, senang kan? Sebab apa? Kat atas ni dia ada klip tau. Masa kita nak pasang nanti, kita kena tolak balik klip ni supaya dia tak boleh nak tolak ke belakang. Cerita dia. Okey, kita dah cabut lagi dia punya part latang ni. Okey, sekarang ni kita dah nampak dekat sini ada satu bearing. Dah nampak juga dia berkarat kat bearing kat sini. Jadi kita kena buka lagi dia punya skru-skru kat atas ni. Okey, kita buka lagi dia punya cover kat sini. Okey, kita dah dapat kat sini dia punya motor dia geng. Jadi kita nak buka habis ni. Ni pun nak kena buka juga. Ni macam mana kita nak buka ni. Yang kat sini yang paling payah geng. Okey, kita cuba dulu secara macam ni. Secara mudahan. Mudah tak mudah lah. Okey, kita cuba dulu. Kalau mudah alhamdulillah, kalau tak memang payah ni guys. Kita kena gantung kipas nak bagi dia boleh pegang kan. Okey. Alhamdulillah. Trik ni dapat yang mudah guys. Okey. Rezeki lah. Kalau kat sini lah selalunya aku buat, memang kerja kat sini memang payah. Okey, sini ada satu washer, kita boleh congkir dia keluar. Kat sini ada track, jadi kita cuba pulah. Oh, boleh. Akhirnya nak ketuk tadi. Okey, mudah kita buat kerja kan. Okey. Lepas tu, ni ada satu washer. Okey. Susunan barang-barang ni nanti kita kena ingat balik lah. Okey. Lepas tu kita buka sahaja dia punya skru ni. Okey, apa sebarang skru kita buka sahaja nak bagi kita jumpa dia punya bearing tu. Kalau boleh korang susung skru tu kalau korang mula-mula nak buka kan. Korang buka skru ni, lepas tu korang susung tepat satu tempat kan. Ni nombor 1, nombor 2, gitu. Okey, kalau korang dah biasa tak ada masalah lah. Okey, satu lagi kat sini kan. Bearing ni nanti akan keluar ikut shaft ni. Okey, bila keluar kat shaft ni, wire ni korang kena keluarkan ke atas ni guys. Nak bagi masuk. Okey, korang masukkan balik wire ni kat dalam ni, bagi dia keluar ke atas. Gitu. Okey, jadi kalau kita keluar bearing nanti dia straight saja keluar ikut sini. Jadi sini ada lagi skru, 4 skru untuk bukakan cover motor ni. Okey, tolak tepi. Okey, sekarang ni kat sini ada satu stopper, keluarkan dulu. Okey, sekarang ni kita dah boleh ketukkan, keluarkan dia punya piring ni. Macam mana kalau nak keluarkan piring ni? Kebanyakan model pun lebih kurang sahaja. Tak ada beza pun. Beza adalah tapi sikit lah. Okey, kalau kita tengok kat sini nak tahu bearing okey tak okey ni, kita boleh pegang macam ni dan kita boleh pulah kan. Kalau boleh dengar tak dia bunyi tu. Tu bunyi kasar. Kalau tak ada bunyi kan. Okey, daripada sini kita boleh tengok tak dia punya model. Okey, model bearing dia 6020Z. Jadi korang boleh dah pergi beli sebenarnya bearing ni. Korang dah boleh beli bearing ni dulu sebelum korang buka, jadi smooth korang buat kerja. Kalau paling mudah, kalau katalah mudah benda nak keluar, korang ambil screwdriver lepeh, korang ketuk bahagian tepi ni pelan-pelan ya. Ada juga yang paling susah. Okey, untuk aku nak ketuk ni, aku nak kena letak lapik dulu lah pada atas meja ni. Kalau tak lekuk aku punya meja ni geng. Biasa aku buat atas lantai je. Untuk buat video ni aku buat atas meja lah. Kita ketuk pada bahagian tepi ni pelan-pelan. Jangan ketuk kuat-kuat. Okey, kalau boleh 2 orang. Boleh, kalau boleh buat kerja ni 2 orang. Sebab seorang nak pegang, seorang nak ketuk. Dan aku try buat seorang, lepas ke tak. Okey. Nampak macam yang ni mudah, tak ketak sangat. Ada yang setengah tu dia payah je. Dia payah dan ketat dan susah. Okey, kita tengok kita buat ketuk macam ni sampai dia terbuka.
Okey, korang nampak tak dia dah terkeluar ni? Dah nampak dah dia punya lubang ni. Aku tak nak ketuk kuat-kuat lah, sebab kita tak nak bagi dia punya pada bahagian motor ni dia lari, dia bergerak. Itu pasal aku tak ketuk kuat-kuat kan. Okey, sekarang ni aku dapat satu bearing pada bahagian depan ni. Okey, kita nak tahu, kita kan ada dua bearing. Kadang-kadang satu okey, satu tak okey. Okey, kalau macam yang ni, aku pulah pada bahagian depan ni. Yang ini tengok, dia bergerak tak cantik dan ada bunyi. Bila ada bunyi macam ni, okey, ada bunyi macam ni tak elok lah. Okey, kalau yang ni pula kita cuba pula. Ini dipakai satu lah. Tadi akan ada dua, dia punya mangkuk dia. Jadi bila kita pulah, dia akan bunyi, dia akan jalan dua-dua bearing lah. Okey, sekarang ni bila aku pulah yang ni, yang ini pula belakang ni pula masalah juga. Okey, bila masalah yang ni kita kena buka dua-dua piring ni. Cerita dia kan. Okey, untuk buka dua piring ni, ini adalah magnet dalam lah. Ni nak kena hati-hati. Kita takut magnet ni rosak kan, ataupun pecah. Okey. Dia keras sikit sebab apa? Dia tarikkan magnet. Bila dia tarikkan magnet, jadi dia jadi keras lah kan. Okey. Sekarang ni kita dah buka dia punya motor rewinding dia. Okey, ni bearing dia, satu belah sini, satu belah sini. Kita nak tukar ni kan. Okey, macam mana pula kita nak tak cabut dia punya bearing ni? Macam mana? Okey, seelok-eloknya korang ada puller. Untuk puller ni, okey, untuk sebelah sini, sebab dia pendek, puller ni kita boleh pasang je. Okey, kita ukur saja lebih kurang dia. Sebelah sana satu lagi kita kena menggunakan puller yang panjang je. Okey, kita letak macam ni. Okey, korang pulahlah puller ni, korang pulah sampailah puller ni cabut dia punya bearing ni. Gitu. Aku sebelum ni kalau aku tak ada puller ni, aku guna grinder je, aku buang dia punya bearing ni kan. Kadang-kadang ketak sangat tau. Okey, ketak sangat jadi aku buang dia punya puller ni. Okey, sekarang ni shaft aku ni pendek sangat. Untuk tarik dia ni agak kecil. Jadi aku gunakan spanner hidup ni untuk memudahkan tekanan aku pulah dia punya bearing ni lah. Cerita dia kan. Korang buatlah lagu mana pun, apa yang aku dapat inilah kan. Allahu Akbar. Ya. Okey, dah cabut dah bearing dia geng. Gitu cerita dia geng. Ni bearing kita dah dapat satu. Memang dia tak smooth. Okey, untuk satu lagi ni kita tengok shaft dia ni padang ke tak padang geng. Okey, shaft dia ni padang ke tak padang geng. Tak padang lah, tak ngam lah guys. Macam mana kita nak keluarkan ni? Kau tengok shaft kipas ni terlampau panjang untuk aku puller dia. Jadi kalau macam ni yang payahnya guys. Kalau jadi macam ni, selalunya aku akan grinder sahaja dia punya bearing ni bagi keluar. Gitu guys. Okey. Okey, jadi dah habis kita guna puller, kita akan guna grinder pula. Jam, minta grinder yang. Okey geng. Aku sebenarnya sebelum ni aku buat puller aku sendiri yang comel geng. Puller aku diri kan. Aku buat dulu. Okey. Kalau aku tengok puller aku ni dengan batang shaft aku ni ngam geng, ngam. Kita dia. Okey, jadi aku nak kena pulah ni lah, aku buat dulu panjang gila geng. Okey, sekarang ni puller ni kalau aku letak kat sini memang lepas sangat geng. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tak nak kepit wire kat sini ya. Kita tak nak kepit kat sini. Aku ingat tadi nak pakai grinder dah. Terlupa aku ada puller satu lagi. Tapi kalau puller ni aku nampak ni dah nyawa-nyawa ikan dah geng. Dah lama sangat dah ni. Okey, alhamdulillah. Korang nampak tak? Dia punya bearing ni dengan ni dah boleh keluar. Okey. Okey pula. Okey, dah makin jauh. Kita pulah dia sampai bearing ni terkeluar daripada dia punya shaft ni. Kalau dah renggang nanti boleh terus. Okey dah. Alright. Korang tengok. Dia punya bearing dah loose dah. Okey. Jadi kita boleh keluarkan benda ni.
Okey, kita dah tarik ke atas. Jadi bearing ni kita dah boleh keluarkan. Bearing dah ada. Kita just pasang semula sahajalah daripada macam kita buka tadi kan. Okey, nak pasang bearing ni korang kena hati-hati juga. Okey, kalau bearing ni untuk bearing ni jangan ketuk pada bahagian tepi ni. Tepi ni kita tak boleh ketuk. Kita nak kena ketuk pada bahagian tengah ni. Macam mana aku pasang? Aku pasang macam ni lah. Okey, korang boleh ambil spanner besar. Lagi pada macam ni pun lagi baik. Okey, jadi korang ketuk saja atas ni. Tapi pastikan dia punya spanner ni dia duduk atas pada bearing pada bahagian tengah. Syah besi pada bahagian tengah. Okey, jadi korang ketuk saja pelan-pelan. Nak bagi dia masuk. Okey, ni pun agak payah jugalah sebenarnya. Pandai-pandai korang lah nak buat macam mana. Lebih baik korang letak dulu minyak pada bahagian syaf ni nak bagi dia masuk lebih smooth. Okey. Okey. Bila aku tengok kat sini, dia dah masuk cantik dah sampai dia punya klip sebab dekat bearing ni dia takkan terlajak sebab dia ada satu klip yang ni. Okey, klip yang ni yang sebelah sini pun ada klip. Okey. Jadi kita letak lagi satu, yang satu tu dah masuk. Okey guys. Kita tengok sini, alhamdulillah dia punya bearing ni dah rapat dengan dia punya klip tu kan. Okey, dah siap dah. Kita dah pasang dah bearing ni. Jadi kita dah boleh mula pasang balik dia punya peralatan-peralatan macam mana ikut step yang kita cabut tadi. Okey. Okey. Okey, kat sini korang kena betulkan mangkuk ni dengan mangkuk yang depan ni dia sama lubang skru tu tak nak lari Jadi kalau korang tak nak lari, korang letak dulu skru kat sini. Korang letak skru satu kat sini. Bila korang tengok ni, nak tengok dia skru tu ngam ke tak ngam dengan kat dalam ni. Okey. Okey, korang nampak tak? Aku letak ni skru ni boleh nampak pada bahagian dalam ni ngam dia punya lubang tu lurus. Kalau lari nanti payah, nanti kena cabut balik dan nak kena pasang balik. Okey guys, alhamdulillah kita dah siap tukar bearing dia tadi untuk kipas ni kan. Korang dah tengok. Okey, kita try pusing dia punya motor ni sekali lagi guys. Okey, memang tak ada bunyi geseran lagi guys daripada bearing. Dia memang smooth saja, alhamdulillah. Okey. Okey guys, itulah dia cara kita nak tukar bearing untuk motor kipas ni Tapi untuk sebenarnya sama saja. Korang dah boleh buka cover dia punya motor ni kan, cover kipas ni. Jadi korang dah boleh tahu cara macam mana nak buka dia punya bearing tu. Okey, sebab dalam dia motor dia sama sahaja geng. Mana-mana motor kipas untuk yang gantung macam ni lebih kurang sahaja, tak ada apa beza sangat pun. Okey, kalau korang buka nampak benda yang sama macam aku buka tadi. Okey, untuk model ni adalah PJCD 196WD brand Sharp. Okey, kalau korang ada brand ni korang nak tiru boleh. Okey guys, itu sahaja perkongsian aku pada video kali ini. Terima kasih, semoga manfaat untuk korang semua. Assalamualaikum.